TV KPM. Kita dekat studio sekarang ni, tapi kenapa ada pipe, ada sesi kuset? Apa yang kita nak belajar hari ni? Hai semua, Assalamualaikum. Salam sejahtera bersama saya Irfan Syamil untuk Didik TV KPM bagi slot sukses SPM 2022 Pecutan bagi mata pelajaran Grafik Komunikasi Teknikal. Untuk hari ini kita akan fokuskan kepada kertas 1 dan pastinya kita akan bawakan seorang guru yang cukup luas pengalamannya. Apa kata? Kita saksikan dulu profil guru kita. Ni, baiklah. Baiklah calon-calon SPM semua, hari ini kita akan ditemani oleh seorang juru bahasa isyarat. Ifan perkenalkan dulu, Cikgu Safa Amri Sailan dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional Shah Alam Selangor. Cikgu, apa khabar? Sihat ya? Alhamdulillah. Okey. Dan itulah dia profil guru kita hari ini, iaitu Cikgu Kashnani Maknor dari Pejabat Pendidikan Daerah Petaling Perdana Shah Alam Selangor, atau lebih mesra dikenali sebagai Cikgu Cash. Assalamualaikum Cikgu Cash, apa khabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sihat Cikgu? Sihat sangat-sangat. Okey, sihat sangat-sangat. Itu yang kita nak dengar Cikgu. Perlu kita berkongsi kepada calon-calon SPM berkaitan dengan mata pelajaran GKT, Grafik Komunikasi Teknikal Kertas 1. Jadi Cikgu, permulaannya mungkin Cikgu boleh kongsikan kepada kita semua berkaitan dengan format pentaksiran Cikgu. Jadi untuk kertas 1 ni bahagiannya ada berapa? Silakan. Terima kasih Irfan. Sama-sama. Baiklah, hari ini Cikgu akan berkongsi bersama dengan calon-calon SPM 2022 terutama yang akan mengambil mata pelajaran Grafik Komunikasi Teknikal Kertas 1. Okey, kalau tengok dekat sini, ini wajah cikgu lah, tak tahulah garang ke tidak ya. Okey. Kita kenal cikgu itu wajah cikgu Cash yang ceria selalu. Terima kasih Irfan. Okey, untuk format SPM kertas 1, okey, kod kertas ni adalah 3771/1. Okey, masa untuk menjawab soalan ini 2 jam 30 minit. Baik. Okey, untuk kertas 1 ini kita ada dua bahagian, Irfan. Ya? Itu bahagian A. Kalau kita tengokkan di sini, bahagian A semuanya adalah soalan teori. Okey, dan topik yang akan diuji daripada tingkatan 4 dan tingkatan 5. Semua topik terlibat. Okey, dan untuk bahagian A ni mengandungi 15 soalan. Okey, di mana markahnya ada yang 1 sehingga 5 markah. Okey, dan jumlah soalan untuk bahagian ini, jumlah markah untuk bahagian A adalah 30 markah. Dan jangka masa yang kita peruntukkan untuk anak calon-calon mesti pandai dari segi masa ni tak lebih daripada 30 minit. Ya, itu cadangan masa yang paling sesuai. Cadangan masa yang paling sesuai. Okey, dan di sini bahagian ini menguji calon dalam mengingat dan juga memahami. Dan untuk calon-calon, ini pesanan bahagian A langsung tiada soalan melukis. Tak perlu risau lagi, Cikgu. Tidak perlu risau. Okey. Dan untuk bahagian B, okey, bahagian B ni semuanya soalan melukis. Ada 5 soalan di mana ada 1 soalan 10 markah dan ada 4 soalan 15 markah. Dan untuk bahagian B ini jumlah markah keseluruhan adalah 70 markah dan masa yang sesuai untuk calon-calon menjawab soalan bahagian B jangan lebih daripada 2 jam lah. Okey, dan kalau total tadi 2 jam 30 minit. Dan di soalan ini selain daripada mengingat dan memahami, calon hendaklah mahir dalam kemahiran aplikasi dan wajib menjawab semua soalan lah untuk dapat markah yang lebih cemerlang. Okey, dan kalau kita tengok jadual di sini, untuk kertas 2 kita dah selesai semasa PDP di sekolah. Kalau tengok pada kertas 1 kita ada bahagian A dan bahagian B. Total markah keseluruhan kertas bahagian A dan B adalah 100 markah. Tetapi nanti wajarannya hanya 70%, kerana 30% pada kertas 2. Kertas 2. Okey, dan kalau tengok aras kesukaran untuk soalan grafik komunikasi teknikal bermula daripada rendah, sederhana, tinggi dengan menggunakan nisbah 5, 3, 2. Okey, itu untuk soalan
format Baiklah lah. cikgu. Terima kasih. Cikgu Irfan, ada satu soalan sebelum kita berhenti berehat cikgu. Kita boleh lihat tadi aturannya adalah bahagian A dan B cikgu. Ya. Jadi ada tak masalah sekiranya ada murid yang jawab bahagian B dulu baru bahagian A? Tidak ada masalah, Irfan. Terpulang pada murid mana yang dia selesa. Sama ada nak jawab A dahulu atau B dahulu. Baik. Yang penting kita kena ikut wajaran masa yang diberikan. Kalau untuk bahagian A, yang paling bagus dalam lingkungan masa 30 minit cikgu. Jangan Dan lebih bahagian B kita kena maksimumkan selama 2 jam sahaja. Tak Ya. boleh lebih daripada itu kerana mungkin akan memberikan kita kerugian masa cikgu ya. Betul. Terima kasih cikgu. Kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Slot Sukses SPM 2022 Pecutan bagi mata pelajaran GKT. Didik TV KPM. Kembali menyaksikan Slot Sukses SPM 2022 Pecutan bagi mata pelajaran Grafik Komunikasi Teknikal bersama saya Irfan Syahmi dan Cikgu Cash di sini. Okey cikgu, untuk segmen kali ini apa perlu perkongsian cikgu? Okey, untuk segmen seterusnya adalah tip sebelum, semasa dan juga selepas menjawab soalan. Sebelum, semasa dan selepas menjawab soalan. Okey, dan tips seterusnya ini adalah kita nak saksikan apa yang perlu calon-calon sediakan sebelum masuk ke dalam dewan untuk peperiksaan. Okey, jadi kalau tengok kat sini peralatan. Peralatan, kalau tengok di hadapan ni, peralatan yang pertama yang calon-calon mesti pastikan dalam keadaan yang baik adalah papan lukisan dan juga sekali dengan sesikuti. Cikgu, yang ni wajib ke cikgu ada? Wajib ada. Wajib ada. Wajib ada. Dan kalau Irfan nak tahu, ini bukan satu-satunya papan yang digunakan. Ada lagi yang menggunakan papan kayu. Kalau papan kayu tu calon-calon mesti sediakan tape lah untuk lekatkan pada board tu. Baik. Supaya dia tidak lari. Tidak bergerak. Tidak bergerak. Dan seterusnya adalah French curve. Pernah dengar ya? Pernah cikgu. Yang mana cikgu? Irfan? Ada tak atas meja ni cikgu? Okey, French curve dalam ni cikgu tak bawa. Tak bawa. Tak apa. Dalam ni, kan? Jadi murid-murid semua calon-calon SPM jangan lupa bawa French Okey, curve. bukan French curve sahaja. Ya. Sebenarnya calon boleh menggunakan flexible curve. Pernah tengok kan? Pernah Flexible cikgu. curve. Okey, maknanya tidaklah wajib French curve, tapi wajib ada untuk buat lengkung lah. Kalau ada lagi bagus. Ada lagi bagus. Okey, seterusnya adalah sesiku set. Okey, sesiku set ni adalah wajib ya. Irfan, kalau tanpa sesiku set ni calon tidak dapat melukis dengan sempurna. Okey, kalau tengok di sini ini Ya, adalah silakan, cikgu. sesiku set nah. Itu Ifah pegang tadi cikgu. Ifah muskil. Yes. Kita kat mana sekarang ni cikgu? Nak belajar apa? Ini adalah kita nak sesiku belajar set tentang dan JKT. kenapa dipanggil sesiku set? Dia mesti ada dua, 45 darjah dan dua-dua 45 darjah, 30 dan 60. Baik. Dan ini adalah calon-calon pastikan sesiku set ini dalam keadaan yang baik. Dia tidak sengit dan tidak ada orang kata pecah di bahagian tepi kerana dia akan mempengaruhi lukisan itu nanti. Okey, dan seterusnya adalah jangka lukis. Jangka lukis ni sangat penting. Terutama untuk bina bulatan ataupun orang kata nak pindahkan jarak. Ni penting, sangat pentinglah untuk grafik komunikasi teknikal. Dan seterusnya adalah pen. Pen hitam. Kenapa Irfan, cikgu katakan kalau JKT kenapa tak guna pensel sahaja? Betul cikgu. Kenapa Okey, kita perlukan pen juga? Okey, sebab bahagian A adalah teori. Jadi kalau kita menjawab guna pensel, takut nanti calon terpadam, nanti tak ingat nak ni. Jadi orang kata rugilah. Rugi, betul. Kan? Jadi kena ada pen. Dan mesti pen hitam. Kenapa? Sebab soalan nanti akan di-scan. Kita risau kalau gunakan pen biru, takut calon biru yang digunakan tu tak dapat dikesan lah. Baik. Okay? Dan seterusnya adalah pensel. Okey, pensel ni mesti menggunakan pensel H dan juga HB. Dan kita tak galakkan calon menggunakan pensel 2B. Cikgu, kalau saya nak gunakan pensel tekan boleh ke cikgu? Pensel tekan boleh. Boleh. Itu panggil technical pencil kan? Boleh, tak ada masalah. Janji untuk garisan binaan kena H lah, dia sangat light. Dan untuk garisan objek mesti yang hitam, agak pekat HB lah. Okey. Dan yang saya terlupa nak maklumkan dekat Irfan, apa tu? ini. Yang warna oranye tu cikgu. Ya, dekat warna Okey. oranye ni. Apa nama yang ni baris wajib. ni, cikgu? Ini namanya template lah. Mesti ada template yang bulat kerana kita takut keluar soalan seperti perpaipan ataupun elektrik. Sebab kita tak jangka yang mana yang akan
keluar soalan pada Jadi bahagian. pastikan anda semua lengkapkan kesemua alatan ini sebelum memasuki Dewan Peperiksaan. Okey, itu sebelum cikgu. Bagaimana pula dengan tips bagi semasa? Okey, untuk semasa di dalam Dewan Peperiksaan, okey, cikgu nak Irfan bacakanlah. Okey, apa yang pertama tu? Boleh cikgu. Yang pertama, baca arahan yang terdapat di muka hadapan buku soalan. Kenapa? Kenapa Okey, kena yang baca ni arahan? calon-calon dinasihatkan untuk baca arahan yang ada pada muka hadapan setelah calon-calon mengisi nama dan IC number kan. Jadi minta calon-calon baca arahan kerana kadang-kadang arahan tu akan berubah, okey, berdasarkan orang kata keperluan semasa. Okey, dan seterusnya adalah ceraikan kertas soalan daripada buku soalan untuk bahagian B, cikgu. okey, cikgu nasihatkan calon-calon untuk cerai, wajib ceraikan untuk bahagian B sahaja, sebab bahagian B nanti kita nak guna sepenuhnya papan lukisan. Okey. Kalau tak ceraikan nanti calon-calon akan guna satu buku tu dan ketepatan memang larilah. Okey, dan sangat-sangat minta calon-calon untuk ceraikan. Betul. Okey, pada bahagian B. Okey, seterusnya Yang ketiga, baca soalan dengan teliti dan gariskan kata kunci ini penting. sangat penting, Fan. Okey. Calon-calon ni selalu orang kata gopoh. Ataupun dia mungkin mengejar masa ke, mengejar cikgu? masa, Kan? excited nak menjawab, betul tak? Tapi lupa, kadang-kadang tertukar soalan tu nak oblik ke, nak ISO ke. Ada kadang bentuk sama tapi dia tak baca di atas tu. Dan dia tak baca apa, nak oblik arm ke, oblik kabinet ke. Dia terus jawab je, cikgu. Terus jawab. Okey, lepas menjawab menyesal. Aduh, hilang itu yang markah kita kat tak situ. nak kan. Okey, seterusnya Yang keempat, berikan jawapan mengikut kehendak soalan sahaja. Jangan bagi jawapan lebih. okey, yang ini fokus pada bahagian A. Kalau diminta 2, bagi 2 sahaja. Jangan bagi 3 Jangan ataupun bagi 3 ataupun 4 kerana kita risau kalau yang ketiga, keempat atau keempat itu salah, habis salah. Kita risau pelajar buat kesilapan di situlah. Ya, apa yang dia minta kita bagi Kita mengikut bagi markah yang diperuntukkan Ya, sahaja. betul. Baik, yang kelima, tipsnya adalah beri jawapan tepat sebagaimana yang ada dalam buku teks. Ini penting juga, cikgu. Penting sangat-sangat Irfan, sebab yang dalam buku teks ini adalah buku apa orang kata rujukan utama calon-calon mata pelajaran GKT. Jangan, sebab kita risau takut terms dengan apa orang kata ejaan tu lari, tidak sama dengan ejaan sebenar. Jadi rujukan utama adalah buku teks. Buku teks. Okey, itu yang kelima. Tips yang keenam adalah gunakan peralatan sepenuhnya untuk bahagian B. Jangan guna tangan, cikgu. Kan? Ini yang cikgu nak cakap ni. Bahagian B, kalau kan tadi tak buka daripada, tak ceraikan daripada buku tu, dia tebal dan calon tak guna Papan. T-square dan tak guna papan, memang out lah. Aduh. Ketepatan memang out. Jadi mohon calon-calon semua untuk menggunakan peralatan sepenuhnya pada bahagian B. Ya, okey. Jadi sediakan semua ni dulu sebelum kita melangkah masuk ke Dewan Peperiksaan, ya. Baik, seterusnya, tips yang ketujuh. Pengurusan masa penting ketika menjawab soalan. Ikat kertas jawapan pada buku soalan atau jawapan. Ya, pada ini selesai menjawab soalan, calon dinasihatkan ikat kertas soalan. Semua kita risau sebab dia tadi dah diceraikan. Betul. Takut dia tercicir dan sebagainya. Kita cerai, kita rujuk balik, cikgu. Ya, rujuk balik. Pandai pun Irfan, ya. Cikgu, itu dari segi ikat kertas, cikgu. Bagaimana pula dengan pengurusan masa? Pengurusan masa, okey, calon kat sini katakanlah tadi bahagian B 2 jam. 2 jam, betul. 2 jam. Jadi calon kadang-kadang jawab soalan nombor 1 terlebih masa, sehingga jadi yang tinggal bakinya beberapa puluh minit yang ada baki tu, takut calon tak sempat nak menjawab. Bayangkan 5 soalan, semuanya melukis. Kalau yang senang-senang tak apa, Irfan. Kalau melibatkan yang agak sukar sedikit tu, jadi takut calon kecundang. Baik, jadi di situlah pentingnya pengurusan masa untuk anda menjawab bahagian B khususnya, cikgu, ya. 2 jam untuk berapa soalan, cikgu? Untuk 5 soalan. 5 soalan. Bayangkan, jadi itulah di kepentingan untuk kita menguruskan masa kita, cikgu. Itu untuk semasa, cikgu. Okey, mungkin cikgu boleh kongsikan selepas, cikgu. Okey, selepas sahaja calon dah ni nak keluar Dewan Peperiksaan tu, kalau boleh orang kata simpanlah segala, dan sebab kertas soalan akan dipungut balik
baik. Baik. Keluar dengan keadaan tenang, jangan berkongsi apa-apa dengan calon-calon lain, walaupun happy ke, sedih ke, kita tetap senyum. Ya, betul cikgu. Kita keluar dengan penuh tawakal cikgu ya. Lagi satu tips cikgu, jangan terlalu orang kata panik masa menjawab soalan. Kena kita risau. Jika calon gelabah, barang ni jatuh. Betul. Jadi dia mengganggu konsentrasi murid dalam menjawab. Jadi jawablah dengan penuh ketenangan Orang kata cikgu tenang, ya. Terima kasih cikgu atas penerangannya. Cikgu Cash, kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Slot Sukses SPM 2022 bagi mata pelajaran GKT Kertas 1. Didik TV KPM. Bersama kami dalam Slot Sukses SPM 2022 Pecutan bagi mata pelajaran GKT Grafik Komunikasi Teknikal. Jadi Cikgu Cash, untuk segmen kali ini kita akan fokuskan pula bagaimana untuk menjawab bahagian E Kertas 1. Silakan Cikgu. Terima kasih Irfan. Okey, untuk menjawab bahagian A Kertas 1, okey, kalau tengok soalan teori ni, dia jawapannya kadang-kadang hampir sama. Okey, di sini yang kena orang kata kepintaran murid lah dalam memberi jawapan dengan orang kata merujuk kepada buku teks. Okey, kalau tengok bentuk soalan yang pertama adalah dari segi pengetahuan tentang terminologi. Okey, bentuk soalan untuk pengetahuan terminologi ni apa yang akan ditanya mengenai pengetahuan tentang nama, istilah atau memberi definisi sesuatu perkara. Asas cikgu Asas sahaja sebab untuk soalan ni kalau kita tengok dia sangat orang kata pendek je jawapannya. Okey, dan kalau tengok rajahna menunjukkan bahagian pada satu bulatan. Okey, dan diminta P, Q dan R. Just namakan sahaja. Jadi kat situ jelas. Okey, kalau tengok soalan seterusnya iaitu orang kata pengetahuan tentang fakta. Apa yang dimaksudkan dengan fakta ni? Pengetahuan tentang maklumat am atau khusus sesuatu perkara seperti fungsi, kaedah atau tujuan untuk sesuatu komponen. Dan kalau tengok bentuk soalan untuk tentang fakta ni, jika diminta rajah juga menunjukkan peralatan teknikal yang digunakan untuk melukis macam yang saya tunjukkan tadilah, tapi dia minta nyatakan kegunaan peralatan. Bukan nama cikgu, dia minta kegunaan. Ada nama, ada ke. Ini untuk tentang fakta. Jadi kebanyakan calon kita risau. Nampak aja excited terus jawab jangan kelukis. Betul cikgu. Tak gariskan apa yang dikinta. Kita gariskan dulu kata kunci. Itu yang paling garis penting. kata kunci kegunaan. Itu yang penting. Okey. Seterusnya pengetahuan tentang kelaziman ataupun convention. Okey, apa yang kelaziman ni? Pengetahuan tentang sesuatu yang diterima atau diiktiraf sebagai satu kelaziman seperti simbol, okey, atau tanda lazim. Bentuk soalan seperti ini biasanya pada lukisan elektrik ataupun lukisan perpaipan. Jadi benda yang biasa calon-calon lihat di rumah dan sebagainya. Okey, kalau diminta macam ni, just orang kata nyatakan simbol, garis kata kunci itu. Simbol nyatakan dia ataupun diberi macam menamakanlah. Okey, apa alat itu. Okey, kalau Irfan faham tak kalau tengok pada soalan ini? Faham cikgu, sebab apa yang diminta adalah berkaitan dengan simbol piawai, perpaipan yang berlabel cikgu. Jadi P itu apa, kita labelkan sahaja. P itu apa, Q itu apa, just label saja. Jangan panjang-panjang. Tak perlu cikgu. Ya, tak perlu. Okey. Dan seterusnya adalah pengetahuan tentang urutan. Yang ini kita risau takut calon buat silap sebab urutan ini mengenai proses dalam proses melukis. Okey, contoh pengetahuan tentang sesuatu proses aktiviti atau tindakan yang berlaku secara tersusun mengikut aturan atau prosedur yang telah dikenal pasti. Okey, biasanya step lah langkah-langkah melukis. Jadi yang mana dahulu? Okey, so calon-calon jangan tertukarlah. Kalau boleh orang kata baca betul-betul, orang kata ayat demi ayat untuk pastikan kita dapat jawapan yang betul. Dan cikgu, saya rasa untuk jawab soalan sebegini cikgu, kita tak perlu tergopoh-gopoh. Betul. Tenang sahaja. Jangan terlalu nak mengejar masa sebab masa yang diperuntukkan 30 minit. InsyaAllah boleh jawab. Okey. Dan seterusnya pengetahuan tentang pengelasan. Okey. Kalau tengok yang ni cikgu sangat risau. Pengetahuan tentang pembahagian ataupun orang kata pengkategori atau pengkelompokan sesuatu perkara untuk dilabelkan di bawah satu kumpulan. Okey, kalau tengok soalan contoh ni, benda agak keliru kan? Dia betul, kata kita gariskan kata kunci itu, okey, kenal pasti alat itu dengan menulis. Okey, untuk alat tambah
dan juga alat lengkap. Okey, kadang-kadang kita tertukar. Kalau kipas dengan lampu tu, orang kata khas untuk alat lengkap. Okey, kalau orang kata Swiss tu dengan orang kata yang Q tu, okey, itu adalah alat lengkap. Okey, dan jangan jawab lebih. Selalunya calon kalau soalan ini dia orang kata dia keliru, dia akan jawab itu yang tadi cikgu cakap, jangan jawab lebih. Dia akan bawa ni, okey, dia letak pula P dengan R lah katakan. Oh, okey. Bila dia letak P dengan R di pilihan, jadi salah dah. kita risau takut semuanya jadi salah. Okey. Seterusnya, pengetahuan tentang kriteria. Okey, pengetahuan tentang kriteria, pengetahuan sesuatu perkara yang berkaitan dengan ciri-ciri, sifat atau komponen yang perlu ada standard dan pertimbangan pada suatu perkara. Okey, kalau soalan contoh macam ni, Rajah 3 menunjukkan satu parabola. Nyatakan, orang kata, Irfan, nyatakan apa tu? Satu ciri parabola, cikgu. Satu ciri parabola. Jadi kalau dia minta satu, jangan bagi lebih. Bagi satu saja, bagi cikgu. Satu sahaja. Jawapan yang bertepat dekat sini adalah mempunyai mercu. Okey, jadi kalau tengok satu markah tu, kita jangan huraikan banyak-banyak lah. Kita risau takut. Macam yang saya cakap tadilah, bagi apa yang soalan kehendak sahaja. Betul. Kalau ikut kehendaknya cikgu adalah nyatakan, bukan terangkan, jelaskan. Jadi kita berikan saja jawapan yang paling spesifik dan paling tepat. Pandai Irfan. Dah boleh ambil JKT lepas ni? Boleh cikgu, insya-Allah. Okey, dan seterusnya pengetahuan tentang metodologi ataupun kaedah. Okey, untuk soalan ini pengetahuan tentang cara, kaedah atau teknik yang standard dalam melaksanakan sesuatu tugasan, arahan ataupun kerja. Jadi kalau tengok soalan ini pun sama juga, nyatakan. Tapi ada juga soalan yang minta calon-calon dibagi, orang kata, kenal pasti. Yang mana contoh lukisan perspektif ataupun lukisan oblik, yang minta dia nyatakan yang mana satu lukisan perspektif dan sebagainya. Okey, just nyatakan sahaja. Tidak ada yang lebih. Okey, dan itu untuk bahagian A lah. Cikgu. Baik, terima kasih cikgu. Tapi sebelum tu, Ifan ada satu soalan, boleh ya? Ya, boleh. Soalan saya berkaitan dengan, okey, sekarang ni kita tahu cikgu, generasi Y sekarang ni didedahkan dengan pelbagai terma cikgu. Mungkin bahasa yang mereka gunakan juga adalah berbeza dengan cikgu guna, saya guna kan. Jadi apa yang akan berlaku sekiranya mereka menggunakan terma-terma yang bukan datangnya dari buku teks? Okey, itu yang cikgu risau sebenarnya, Irfan. Kadang-kadang generasi Y ni banyak guna TikTok, Instagram dan sebagainya. Jadi satu lagi, elakkan orang kata yang dialek negeri. Contoh kalau dialek Kelantan, orang Kelantan je tahu. Jadi kita ni tidak tahu apa sebenarnya yang nak disampaikan. Jadi elakkan menggunakan dialek negeri. Jadi guna bahasa standard yang ada dalam buku teks. Okey cikgu, mungkin cikgu boleh kongsikan lagi, kalau itu dari segi bahasa cikgu, bahasa kita kena gunakan bahasa paling standard, jangan gunakan dialek atau sebagainya. Betul. Dan untuk bahagian ini cikgu, apa lagi tips yang cikgu boleh kongsikan supaya mereka ni dapat markah yang paling maksimum? Okey, katakanlah masa dah 31 minit, 32 kita tengok jam kan. Kita tinggal dahulu. Kita fokuslah, sedangkan banyak sebab fikir tak datang idea tu kan. Okay, so kita nasihatkan calon tinggal dulu. Nanti bila tiba-tiba menjawab bahagian B idea dah, sambung balik. Sebab dia hanya menulis sahaja jawapan. Dia tidak mengganggu. So dalam masa menjawab tu, orang kata calon kena bijak lah. Betul. Dan jangan terlalu tertekan semasa menjawab soalan cikgu supaya mereka akan mendapat ketenangan semasa menjawab soalan nanti, insya-Allah. Terima kasih cikgu. Jadi kita akan berhenti berehat dulu, kembali selepas ini dalam Slot Sukses SPM 2022 Pecutan JKT. Didik TV KPM. Bersama kami dalam Slot Sukses SPM 2022 Pecutan bagi mata pelajaran grafik, komunikasi teknikal, kertas 1 bersama saya Irfan Syahmi dan Cikgu Kashi. Cikgu okey? Okey. Alhamdulillah. Okey cikgu, kita akan teruskan perkongsian kita berkenaan dengan cara untuk menjawab bahagian B, cikgu. Ya, mungkin cikgu boleh kongsikan antara teknik dan juga tips, silakan cikgu. Okey, tadi cikgu dah explain pada calon-calon bahagian B ni semua melukis kan. Jadi bahagian ni sangat mencabar sebenarnya. Okey, menguji kemahiran mengaplikasi murid. Okey, untuk bahagian B, okey, calon-calon ini adalah topik-topik yang akan diuji pada bahagian B. Okey, boleh Syafiq baca
Irfan, bacakan cikgu. cikgu. Selalu Syafiq cikgu. siapa, cikgu? Syafiq? Itulah, tiba-tiba jadi cikgu. Mungkin ingat anak murid cikgu. Ya, okey. Okey, Baik, boleh Irfan untuk bacakan cikgu. Sekarang ni kita nak kongsikan kepada anda semua berkaitan dengan topik yang di tingkatan 4 dan tingkatan 5, cikgu ya. Yang pertama adalah tingkatan 4 pembesaran dan pengecilan. Ya. Yang kedua tangent dan Okey. elips. Okey. Sebelum Irfan Ya. meneruskan, nampak tak segitiga, segi empat dan juga macam bentuk poligon tu? Nampak cikgu. Sebenarnya itu adalah topik, tapi digabungkan. Sama ada soalan tu akan keluar segitiga campur dengan segi empat ataupun poligon. Dan daripada kita dah bina rajah tu, digabungkan pula dengan topik seterusnya pembesaran dan juga pengecilan. Baru saya faham. Tapi cikgu saja buat macam tu supaya kan tadi Irfan dah mula dah. Itulah tu kan. Mula panik lah cikgu. Mula dah. Okay, macam itulah juga anak murid ya. Okey, dan seterusnya yang kedua. Yang kedua adalah tangent dan elips ataupun parabola cikgu. Okey. Yang ketiga unjuran ortografik. Unjuran ortografik. Yang keempat lukisan pandangan tambahan. Okey. Yang kelima lukisan isometri. Yang keenam lukisan oblik cikgu. Itu untuk tingkatan 4. Semua topik-topik di tingkatan 4. Ya. Okey, kalau tengok topik-topik di tingkatan 5, Irfan pernah tengok tak apa itu perspektif? Perspektif cikgu, Okey, pandangan atas, bawah dan sebagainya. Ya, atas, bawah dan sebagainya itu adalah unjuran ortografik. Oh, itu unjuran cikgu. Nampak tak ulang kaji Kan? lagi. Okey. Itulah tu, dah terkantoi dia. Dah terkantoi. Okey, perspektif 1 atau 2 titik. Okey. Ini topik pertama tingkatan 5 dan ada pengorakan sama ada selari ataupun jejarian. Okay, lukisan perpaipan. Mungkin Irfan tertanya-tanya macam mana paip tu ya. Okey, lukisan elektrik, reka bentuk dalaman kediaman dan kenapa yang last tu cikgu highlight dia warna hijau. Kenapa Irfan? cikgu? Lukisan menggunakan LTK. LTK tu adalah lukisan terbantu komputer ataupun familiar dengan nama AutoCAD. Okey, yang hijau ni sebab dah diuji pada kertas 2, jadi tak akan ada pada kertas 1. Okey, kita boleh tepikan cikgu ya topik yang ke-6 tingkatan 5 tu. Tapi untuk teori masih ada. Masih ada. Cuma bahagian melukis je tidak ada. Okey, seterusnya kita tengok ini yang cikgu buat segitiga tadi ataupun poligon. Okey, kalau tengok pada soalan ini, rajah 1 menunjukkan pentagon sekata ABCD. E. Kalau tengok A tu, kita keluarkan kata kunci, lukis semula. Lukis semula. Maknanya dia bagi kedudukan baru AE. So pada AE tu dia ada, jadi calon kena lukis semula menggunakan sisi yang baru. Dalam yang ini calon-calon kena ingatlah macam mana konsep untuk membina pentagon apabila diberi sisi. Berbeza dengan apabila diberi bulatan. Okey, setelah calon dah siap menghasilkan pentagon tadi menggunakan kaedah sisi, calon dikendaki yang kedua tu kita gariskan, kecilkan rajah dan nisbah luas. Okey, kita gariskan nisbah luas 3:5. Cikgu suka cakap dengan anak murid cikgu, say what to the ratio. Okey, so kita cakap say no to the ratio. Okay. N di bawah nisbah tu N, O, say no to the ratio. N for new, maknanya yang baru. Okey. Okay, O tu old, asal. Baik. Jadi kalau tengok new tu kecil, asalnya besar. Jadi pengecilan akan berlaku di situ. Okey. Kita garis kan. Itu yang cikgu cakap tadi, jangan terlalu excited sampai kita tak untuk bina pembesaran dan pengecilan ada 2 kaedah. Baik. Nisbah luas dan juga nisbah sisi. Jadi calon-calon dikhawatiri tertukar. Mana satu nak guna? Kalau tak gariskan, orang kata kunci tu calon-calon akan buat kesilapan. Jadi cikgu untuk kecilkan kita guna nisbah luas cikgu ya. Dan kalau kita besarkan guna nisbah sisi. Tak ada. Tak ada. Masih lagi kecil besar menggunakan nisbah luas ataupun kecil besar menggunakan nisbah sisi. 2 kaedah berbeza. 2 kaedah berbeza. Itu yang cikgu kata tadi. Gariskan, orang kata kunci nisbah luas. Baik. Okay. Itu contoh, orang kata soalan contoh untuk topik yang tadilah yang cikgu mention tadilah. Okey, seterusnya ini adalah contoh soalan yang kedua kalau tengok topik tadi, tangent. Okey. Tingkatan 4 cikgu ya. Tingkatan 4. Masih lagi orang kata topik-topik tingkatan 4 ini. Kalau tengok pada soalan tangent ni, yang sebelah kanan tu belum wujud sebenarnya Irfan. Okey, kalau untuk tangent ni kenal pasti 3 bulatan dahulu.
Okey, tips untuk melukis soalan ni, kenal pasti 3 bulatan. Daripada 3 bulatan baru kita tengok nak buat elips dulu ke atau parabola dulu ke, dan baru kita fokus garisan tangent ke, bulatan tangent ke, dan JX JY kena ingat ada 2 JX JY, kaedah 1 titik ataupun kaedah 2 titik. Baik. Yang ini kan Irfan, cikgu suka cakap dekat calon murid-murid cikgu. Kalau 15 markah, jangan lebih pada 15 minit. Kita cabar calon-calon kita. Satu markah seminit cikgu. Orang kata bukan 1 markah seminit. Ya, bukan. Kita tengok pula keadaan melukis lah. Betul. Kan. Ada yang mungkin memerlukan masa sikit ya, cikgu kan. Betul. Ada yang memerlukan masa kan. Contoh yang memerlukan peralatan ni lah. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah soalan kalau tengok kalau calon tidak menggaris kata kunci nakkan oblique kabinet. Okey, kalau kat situ adalah oblik kabinet kata kunci. Jadi kadang-kadang calon tengok aja pada rajah 19 tu, terus buat ISO ke. Tu yang kita risau. Dia bentuk yang sama. Kalau oblik paksi tu calon-calon kena jelaslah, dan jenis-jenis oblik calon-calon kena tahu. Okey. Dan seterusnya kita tengok contoh soalan untuk ni ISO. Kalau tadi oblik. Ni tengok lebih kurang je kan, tapi paksi berbeza. Okey. Dan seterusnya contoh soalan. Okey, ini adalah tingkatan 5. Okey, perspektif. Kalau yang cikgu tunjukkan itu adalah perspektif 1 titik. Okey, apa beza dengan 2 titik? Irfan tahu tak ni? Tak pastilah cikgu. Tak pasti ya. Okey, kalau 1 titik dia ada 1 titik lenyap. Baik. Kalau 2 titik dia ada 2 titik lenyap, dan caranya berbezalah, cara melukisnya berbeza sedikit untuk mencari titik lenyap tersebut. Okey. Okey. Dan seterusnya orang kata garis jugalah, orang kata apa yang kata kunci yang diperlukan. Kalau soalan ini dia tak bagi orang kata rajah khas, nak dapatkan yang di bahagian biru tu kita tak jelas sebenarnya. Okey, jadi kat sini kemahiran melakar. Kemahiran melakar, murid-murid digalakkan untuk lakar terlebih dahulu objek yang hasil yang akan dilukislah. Okey, kita buat satu persatu cikgu ya. Ya, satu persatu. Ini untuk perspektif 1 titik. Dan seterusnya adalah soalan lukisan pengorakan. Baik. Tapi yang cikgu tunjukkan ini adalah pengorakan selari, bukan jejari. Kalau jejari ni dia mesti ada puncak. Ada puncak. Ya, Okey. yang puncak ni biasanya piramid ataupun kon. Dan juga ada gabungan. Tapi yang ini selari yang tidak ada puncak. Okey. So, seterusnya soalan ni reka bentuk dalaman kediaman. Okey. Masih kalau tengok konsep kat situ menggunakan lukisan perspektif. Kat sini calon-calon kena orang kata jelas ketinggian pada soalan yang diberi itu. Okey. Dan jawab cari di mana titik lenyap. Kalau ikutkan soalan ni cikgu, dia ada 1 titik, maksudnya ada 1 sahaja titik lenyap cikgu ya? Ya, 1 titik lenyap sahaja. Dia tak mungkin 2 titik lenyap. Baik. Okey. Kalau 2 titik lenyap tu agak sukar sikitlah. Okey, seterusnya ini adalah contoh soalan lukisan elektrik. Lukisan elektrik ini calon-calon kena ingat semua simbol-simbol peralatan lah. Cuma lampu dan sebagainya, kipas, aircon dan sebagainya kena hafal. Calon-calon kena hafal. Dan bagaimana nak melukis kita kena gunakan template lah. Okey. Seterusnya ini adalah contoh soalan. Irfan tertanya-tanya kan, kenapa cikgu bawa ni? Betul cikgu. Kan? Apa fungsi pipe kat sini ni cikgu? Apa fungsi pipe kat sini? Okey, kalau Irfan tengok soalan itu, okey, daripada pipe perkhidmatan yang mula-mula kat belakang tu, pipe perkhidmatan ni, kalau silakan Irfan cikgu, tengok kat sini, cikgu tunjukkan. Okey, ini adalah pipe perkhidmatan. Baik. Dan dia ada macam naik, betul tak? Betul. Naik di sini, ini yang akan kita lukiskan bulat. Okey. Menunjukkan ada aliran air naik. Di sini akan penghubungnya cikgu. Penghubung antara daripada pipe ini ke sini. Baik. Jadi kalau yang orang kata garis calik tepi kiri kanan ini adalah sesiku. Sesiku, okey. Macam yang Irfan cakap tadilah, penghubung antara 2 batang pipe. Okey, kalau tengok seterusnya ni adalah kunci meter pipe. Pernah tengok kan meter pipe kat rumah? Kalau kat luar tu kita tengok dia bergerak, betul guna kan. Okey, kena kira berapa kira berapa kan. Okey. Dan kalau tengok dekat sini ada turun. Okey. Di situ dah bila turun tu, kalau tengok kamera dapat fokus, turun ni kat sini yang kita nak lukis bulat. Okey. Okey, kenapa?
bila ada naik ataupun turun, Aha. di situ mesti ada bulat. Ada bulat. Ya. Kalau tengok daripada atas ni, ini dekat yang ni. Okey. Okey, bentuk T-junction kan? Ya. Okey, di sini dan di ada turun. Di sini mesti Ada ada bulat. bulat. Ah, Tetapi okey. berbeza dengan yang di bawah ni. Okey, kat sini Irfan rasa ada bulat atau tidak? Dia dah turun cikgu. Saya rasa macam Dekat dekat bawah T-junction tu. ni, dia ada bulat tak? Tak ada. Dia tak ada bulat kat situ. Jadi calon-calon kena alert lah untuk soalan ini, di mana aliran naik dan turun mesti ada bulat. Dan yang paling penting yang cikgu nak cakap tu daripada ke sinki sana. Baik. Okey, ke sinki ini adalah paip terus lah. Aliran air paip terus akan ke sinki dan akan ke tangki. Ke tangki. Okey, Dia akan pergi kedua arah cikgu ya, ke sinki dan ke tangki. Dia mesti ke sinki dan ke tangki. Itu kalau kat rumah kita perasan waktu tak ada air, okey, sinki tak ada air dulu. Betul. Kan? Sinki Itulah dapur tak ada sebabnya. air dulu. Okey. Berbeza dengan sinki bilik air. Itu dah air daripada tangki. Okey. Untuk menjawab soalan ni kita kena alert untuk bahagian soalan yang diberi ni daripada isometri untuk dilukis ke bentuk ortografi. Ortografi, Okey, ya. kalau tengok ni Mungkin kena cikgu tahu jelaskan kedudukan. jawapannya, cikgu. Okey, kalau tadi kan. Untuk menjawab soalan ini, calon-calon mesti orang kata mahir dalam menggunakan pensel untuk garisan binaan. Kalau boleh kita jangan buang masa. Garisan merah ni kita buat dulu garisan binaan. Okey? Kita lukis dulu aliran air paip, dan di mana mesti bila dah confirm ada aliran air naik dan turun, baru kita hitamkan objek. Kalau tengok ni lah. Maknanya Irfan jelas tak yang cikgu cakap tadi? Jelas, cikgu. Di mana ada aliran air naik, mesti ada bulat. Yang tak ada naik turun, Tak ada garis bulat. lurus biasa sahaja. Okey. Dan ini untuk soalan lukisan orang kata perpaipan, mesti gunakan template bulat tu. Kalau nak lukis pakai tangan cikgu? Oh tak Tak nanti boleh. kekemasannya tak ada dan hilang markah kekemasan kat situ. Baik. Okey. Dan seterusnya, okey, kalau kita tengok yang ini calon dah belajar lukisan isometri, dah belajar lukisan Oblik. orang kata oblik, orang kata uncuran ortografi. Jadi ini adalah dalam bentuk lukisan ortografi. Baik. Okey, dan mesti calik-calik ni wajib lah, tapi tak boleh orang kata freehand. Mesti guna pembaris. Oh, okey. Kalau freehand cikgu maksudnya tak kemas. Tak kemas. Okey, kita buat sesuatu mesti nak orang kata puas hati, betul tak? Kerja yang terbaik cikgu. Ya, betul. Okey, so cikgu rasa ini untuk lukisan perpaipan, calon kena pandai tengok soalan orang kata isometri. Baik. Cikgu boleh kongsikan tak dekat mana lagi bahagian kita kena calik-calik tu cikgu? Calik-calik semua yang ada persimpangan mesti calik. Okey. Okey, Lihat bahagian kepada soalan persimpangan. tu, semua yang ada persimpangan kita kena calikkan Mesti cikgu calik. menggunakan pembaris. Ya, dan yang orang kata T-junction tadi pun yang ada bersamanya mesti calik. Baik. Okey. Tu. Okey, dan ini adalah soalan lukisan perpaipan. Dan seterusnya cikgu nak tunjukkan macam mana cikgu nak bagi tips untuk melukis lukisan pandangan tambahan. Okey. Ini kita tertinggal tadi kan. Yeah. Okey, so kita jawab untuk lukisan pandangan tambahan ni ada 3 kaedah. Pandangan tambahan ketinggian, pandangan tambahan orang kata kedalaman dan juga kelebaran. Jadi calon-calon kena tahu fungsi satah rujukan utama. Okey, untuk soalan ini jika diberi pandangan hadapan dan juga pandangan plan, dia ada 2 jenis sebenarnya. Calon kena ingat tu. Pandangan hadapan dan pandangan plan sama ada jenis pandangan tambahan ketinggian ataupun pandangan tambahan kedalaman. Baik. Kalau P Irfan atau tengok, H cikgu ya? Ya, P atau H. Dan tapi untuk jika diberi yang sebelah kanan tu, hadapan dan juga sisi juga akan ada 2 jenis situasi. Orang kata pandangan tambahan sama ada kelebaran dan juga pandangan tambahan kedalaman. Okey. Irfan ada nak tanya cikgu apa benda Sekarang ni ni? Irfan faham cikgu. Ya. Yang cikgu boleh kongsikan juga berkaitan dengan yang XY tidur, XY berdiri. Apa itu juga berkaitannya? Nanti Irfan nak tanya tak? Faham Siapa tak? yang tidur, siapa berdiri tu cikgu? Okey, sebenarnya yang Ya. tidur ni adalah satah rujukan utama XY. Cikgu suka gunakan tidur sebab baring, sebab apa-apa ukuran kita akan ukur daripada orang tidur ni. Okey. Sama ada kedalaman ataupun ketinggian. Dan kalau orang berdiri ni ke kiri atau ke kanan. Okey. Dia bukan tidur, Itulah dia kiri pemahaman dia, ataupun cikgu, kanan. ya? Itulah yang cikgu nak orang kata calon kena pastilah bahagian ini. Okey, pandai sebab soalan ni kadang-kadang bahagian teori dia tanya. Penting sangat ni dan kita kadang-kadang keliru
pandangan tambah kelebaran ke kedalaman. So tengok pada satah XY tu dia paralel dengan pelan ke, dia paralel dengan hadapan. Itu penting. Jadi kalau calon-calon ni untuk pandangan tambahan dan cara menjawab untuk soalan ini, cikgu suka berkongsi. Di sini baca soalan, kita relate pada yang cikgu dah terangkan tadi, diberi dua pandangan, pelan dan juga hadapan. Satah rujukan tu dia selari dengan pandangan hadapan. Kalau Irfan tengok dia selari dengan hadapan, betul tak? Selari cikgu. Okey. Boleh Irfan nyatakan cikgu jenis pandangan tambahan apakah itu? Jenis pandangan tambahan yang cikgu ya. Jawapannya adalah tadi ada kedalaman, lepas tu ada ketinggian ke cikgu? Okey, ketinggian. Tapi dia selari dengan kedalaman. Selari dengan hadapan ni. Hadapan ya cikgu. Dia selari dengan hadapan. Nampak tak dia selari dengan hadapan? Baik. Jadi pandangan tambahan kedalaman. Jadi kedalaman ini yang kita nak tunjukkan, nak lukiskan. Jadi XY ni kita baringkanlah dia. Kita tengok ruang menjawab ni. Rasa-rasa ada ruang tak? Kalau ada ruang kita boleh letak XY ni kat sini. So kita jawab di bawah. Kalau tak ada ruang cikgu? Kalau tak ada ruang kita letaklah tengah-tengah. Okey, kalau untuk soalan ini, cikgu kongsikan, cikgu lebih suka calon-calon label pada objek A. Label 1, 2, setiap penjuru yang ada calon-calon label dan pindahkan label itu pada pandangan hadapan dan juga pada pandangan pelan. Okey, dan mesti samalah. Yang penting pada objek A, jika calon dah label dia kedudukan kat situ, pada A, pada hadapan dan pada pelan mesti sama. Sebab kita nak, orang kata nanti senang sahaja. Dan XY tu kita nak letak dia kat mana? Okey. Lepas itu kita mesti bina 90 darjah, garisan 90 darjah selari dengan satah XY itu. Selari dengan satah XY. Ini kita kena smart. Calon gunakan set square dan juga orang kata T square. Okey, tengok paralel tu 30 ke 60 ataupun 45. Okey, dan mesti bina garisan 90 darjah sebagaimana yang cikgu tunjukkan ini. Okey, cikgu nak terangkan kepada Irfan. Ya cikgu. Yang baring tadi kat mana? Okey, kalau tengok pada soalan ini cikgu suka letak separuh atau dekat, boleh buat dekat sini XY. Dan kita boleh lukis pada bahagian bawah aja. Ataupun kita letak kat sini XY. Okey, kalau yang ni cikgu suka ada satu kedalaman yang pertama, kedua, ketiga, nampak tak tu? Yang dan tu, yang keempat. Kenapa cikgu suruh minta calon labelkan kedalaman ini? Sebab kedalaman ini yang kita nak pindahkan ke sini. Kalau tengok, kalau Irfan tengok, ini garisan A. Bermakna satah XY-nya cikgu letak kat sini tadi. Separuh kecil ni dekat bawah, kita pindahkan. Dan yang atas ni di bahagian atas. Okey, apakah titik-titik yang berada pada garisan A? Kalau Irfan tengok, titiknya adalah 6, 7 dan 8. So pada garisan nanti 6, 7 dan 8 sahaja. Okey, dan pada bahagian ni pada bahagian B, apakah titik-titik yang berada pada bahagian B? Okey, kita ada 10 dan 12. Jangan ada titik lain. Okey, dan pada XY ni apakah titik dia? 2, 5, 4, 9. 9. Dan last sekali pada garisan C. Apakah titiknya? 1, 3, 11, 13. Ya, pandai pun Irfan. Boleh ambil JKT lepas ni InsyaAllah. Okey. Tapi adakah ini jawapannya? Belum lagi. Belum Okey, so pada A tadi kita dah tahu 6, 7 atau 9. Di mana titik 6 kat sini? 6. So kita dotkan. Titik-titik yang ada ni pada, nampak tak? Baik. Dan kita jangan lupa tulis nombor. Kalau tidak kita tak tahu kita tak tahu nak sambung ke mana pula. Okey? Dan seterusnya pada A, titik 8, 7 dan 6. Kan? Okey, dan seterusnya pada garisan C, garisan B 10, 12 dan C, mana kita label dan kita nomborkan. Kita dot dan kita nomborkan. Setelah dah ada ni kita boleh sambung. Tengok pada 2 sambung ke 1. Okay, sambung sahaja. 1 sambung ke 3, 4 sambung ke 5. Kita tengok balik pada objek ini. Okey, ini adalah orang kata tips untuk menjawab soalan pandangan tambahan lah, menggunakan, orang kata cikgu wajibkan murid-murid cikgu untuk label.
supaya ia senang. Kat sini boleh jawab tak lebih pada 15 minit kalau betul-betul menggunakan ni. Dan kalau Irfan tengok ada lengkung kan? Ada lengkung, betul cikgu. Macam mana nak lukis dekat pandangan tambahan? Nak pindahkan macam mana cikgu? Sama juga, kita mesti ada 3 titik antara untuk lengkung. Okey, kita pilih je mana-mana, janji calon-calon bahagia. Okey, katakan yang ni cikgu dah pilih kat sini. Ini lengkung di bahagian atas, dia ada bahagian atas dan bahagian bawah. Okey, kalau bahagian bawah dia berada kat sini. Okey. Atas kat sini, bawah kat sini. Jadi atas kita condongkan 90 darjah dan bawah kita garis jugalah. Dan daripada XY ni kita tandakan jarak dia. Daripada XY. Kita ukur ke lengkung tersebut dan kita pindahkan titiknya. Kalau tengok kat sini ni, nampak tak? Ini adalah daripada ukuran ini. Baik. Okey, harap dapat membantu calon-calon dan ini baru satu titik. Ada Mesti lagi cikgu ada titiknya. 3 titik antara. Okey. Okey, 3 titik antara sama juga kaedahnya. Atas dan bawah. Okey, bila dah dapat ke semua titik-titik antara tu, nak sambungkan ini mesti menggunakan French curve. French curve. Tak boleh nak freehand, tak boleh. Tak boleh cikgu. Tak boleh. Okey. Ini adalah tips untuk menjawab soalan orang kata pandangan tambahan. Okey, cikgu. Baik, cikgu. Saya ada satu soalan lagi berkaitan dengan apa yang cikgu kongsikan. Jadi, adakah jalan kerja tu cikgu perlu buat kesemuanya ataupun ada boleh macam alah, tak payah tulis pun tak apa ni. Jalan kerja wajib ditunjukkan. Sebab itu adalah markah. Okey, tak boleh kata nak main tarik saja, mesti ada jalan kerja. Dan kalau terpadam tu, alah hai rugi je. Kan kita anggap murid itu main lukis saja, tak ada jalan kerja. Sedangkan dia dah, tapi dia padam. Dia padam. Kadang-kadang kita takutlah benda ni, betul. orang kata calon-calon buat kesilapan. Jadi yang kita tak kena sepatutnya. elakkan cikgu ya, dan sentiasa berhati-hati. Cikgu, cikgu nak kongsikan juga antara tips yang berkaitan dengan nama cikgu sendiri, iaitu teknik KASH. Cikgu teknik suka, apa dia cikgu? Apa-apa cikgu suka gunakan nama cikgu. Contoh, bila masuk cikgu ceburi sesuatu, cikgu suka kaitkan dengan nama cikgu. Kejayaan akan saya hasilkan. Itu KASH. Tapi untuk teknik menjawab ni, JKT ni cikgu, apa dia masukkan dengan JKT ni, KASH? K ni macam cikgu cakap tadilah, kenal pasti ataupun kita analisis soalan itu, baca, orang kata tarik, gariskan kata kunci itu. Okey, dan A tu apakah kaedah yang sesuai yang nak digunakan, macam oblik, adakah oblik am atau oblik kavalir. Kita tengok A itu adalah apakah yang akan dari jenis ataupun kaedah. Dan S itu susun langkah. Okey, macam yang soalan tadi cikgu cakap, label, betul tak? Label step by step, susun langkah. Okey, sama ada nak lakar, kalau perspektif kena lakar dahulu, okey, dan baru kita lukis. Dan H, hasilkan hasil rajah tu dapat bezakan antara garisan binaan dan garisan objek. Kerana kalau semuanya garisan objek, orang kata ada terlebih objek, jadi tolak markah. Betul cikgu. Jadi kalau semuanya garisan binaan, tak ada markah objek. Tak cukup pula. Tak cukup markah. Jadi murid-murid kena, orang kata, pandailah. Semua dah belajar selama 2 tahun. Betul, kan? cikgu. Kita curahkan segala ilmu yang kita belajar bersama dengan cikgu di sekolah ya. Itulah teknik cash cikgu ya. Teknik K cash. kenal pasti, A apakah, S susun langkah dan H hasil rajahnya. Cikgu, mungkin cikgu ada pesanan kepada calon-calon SPM ini sebelum mereka menduduki peperiksaan kelak. Silakan. Okey, untuk calon-calon SPM 2022, cikgu sangat berharap agar calon dapat menjawab soalan GKT dengan betul, tepat, kemas, okey, dan memperolehi keputusan cemerlang dalam SPM 2022. InsyaAllah kita seraplah segala ilmu yang diperkongsikan oleh Cikgu Kashnani Makno dari Pejabat Pendidikan Daerah Pertanian Pertanian Shah Alam Selangor. Terima kasih juga kepada Cikgu Saiful Amri selaku jurupensiarat kita untuk episod hari ini. Sukses SPM 2022 pecutan bagi mata pelajaran GKT Grafik Komunikasi Teknikal. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.